Dah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya, pada pagi ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah ya, kita masih lagi meneruskan ya pembacaan kitab Hati yang Berzikir. Dan pada pagi yang mulia ini insya-Allah kita teruskan pada muka surat 114. Ya. 114. Dan masih lagi berada di bawah tajuk penghuraian berkaitan dengan kalimah tauhid. Ya, bila mana kita berzikir dengan kalimah tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah, maka di sana kita akan mendapat kelebihan-kelebihan yang tersurat dan tersirat di sebalik ya kalimah tersebut. Sama ada kelebihan itu kita akan dikurniakan oleh Allah di dunia, apatah lagi bila mana kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti insya-Allah. Baik, muka surat 114 itu saya baca yang bawah tu ya. Yang atas tu kita dah biasa dah. Cuma boleh juga kita ambil 1 minit untuk kita baca secara berqasidah, supaya kita ingat bentuk bacaannya ataupun cara bacaannya kalau nak baca dengan secara berqasidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. قد آتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, di sini disebut kepada kita terjemahan ringkasnya, qad sesungguhnya, atana telah datang kepada kami, fil akhbar ya dalam perkhabaran, iaitu hadis, anin nabiyyi, dan hadis itu, perkhabaran itu daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtar, iaitu nabi yang terpilih. Telah datang kepada kita kalimah yang kita baca sekejap tadi, kalimah syahadah, ianya telah datang daripada perkhabaran, ataupun boleh juga kita sebut daripada hadis Sayyidina Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, yang mana nabi kita Muhammad ini adalah nabi al-mukhtar, nabi yang terpilih. Anna, bahawa sesungguhnya apa yang datang kepada kita, afdalal azkar, seafdal zikir, iaitu seafdal kalimah yang mengingatkan kita kepada Allah. Kerana kalimah ini bukan sekadar dia menjadi kalimah zikir yang boleh kita baca untuk ingat Allah, tetapi dia juga adalah kalimah syahadah, kalimah penyaksian terhadap ya kewujudan Allah, ya terhadap ketuhanan, terhadap segala-gala berkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kalimah itu adalah la ilaha illallah. Baik, kita baca ringkas, ya, huraian ringkas. Hati yang berzikir ialah hati yang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Ya, kerana tidak akan mungkin ya hati kita menjadi hati yang ingat Allah tanpa ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan bila mana kita ingat kepada Rasulullah, ya kerana segala perkara yang kita imani sekarang ini, termasuklah keimanan kita kepada Allah, adalah datangnya daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hati yang penuh keyakinan dan keimanan kepada Nabi Muhammad. Dalam hati kita mesti ada, dan jangan ada ruang-ruang lain, iaitu ruang yang dipenuhi dengan yakin dan iman kepada Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam terhadap segala berita yang disampaikan, ataupun khabar-khabar yang disampaikan, termasuklah tentang kalimah zikir yang baik ataupun yang paling afdal, iaitu kalimah la ilaha illallah. Saya ulang sikit, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan masih lagi ingatlah apa yang kita belajar sebelum daripada ini dengan saya ataupun dengan ustaz-ustaz lain, tuan-tuan guru yang lain. Dalam perkara berkait dengan iman ni, dia ada 3 perkara. Pertama berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan perkara bab ketuhanan. Yang kedua bab kenabian. Ya, bila mana kita berbicara soal iman kepada Allah, kita kena bicara tentang ketuhanan, itu pertama. Yang kedua bab kenabian. Yang ketiga ialah bab berkait dengan, dalam bahasa Arab disebut ghaibiyat, perkara-perkara gaib, ataupun nama keduanya disebut sam'iyat, perkara-perkara yang kita dengar daripada mana? Daripada perkhabaran Rasulullah kepada kita. Jadi salah satu daripada perkara yang memenuhi iman kita kepada Allah juga kepada Rasulullah, dan kita juga yakin dan beriman kepada perkara-perkara yang datang daripada Rasulullah, perkhabaran Rasulullah kepada kita. Contoh tentang syurga dan neraka, kalau Rasulullah tak cerita kat kita syurga neraka, kita pun tak tahu. Ya, bila mana lepas mati ni ada syurga dan neraka, ada alam barzakh. Alam barzakh tu pula ada orang masuk ke alam barzakh, dia masuk dalam keadaan tempatnya menjadi taman-taman syurga. Tetapi ada sebaliknya, orang ni dia meninggal, dia masuk ke alam barzakh, ke alam kubur, kuburnya menjadi lubang-lubang neraka. Siapa dia yang bagi tahu ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa kalimah ini, cuma salah satu daripada apa yang Rasulullah khabarkan kepada kita ialah afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi kata afdaluz zikri, seafdal zikir, ketahuilah, kata Nabi, ia adalah kalimah la ilaha illallah. Baik, tanpa kalimah ini dan kebersamaan iman yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad, walaupun kita kena tahu juga, tanpa kalimah la ilaha illallah dan kaitan dengan keimanan juga kepada Nabi Muhammad, tidak akan sesekali wujud seketul hati yang berzikir, ya kerana Nabi SAW adalah sumber kepada hati yang berzikir, bahkan sumber kepada segala-galanya, termasuk sumber kalimah zikir, kalimah la ilaha illallah. Apa nak cerita ringkasnya ialah, bila mana kita beriman kepada Allah, dalam masa yang sama wajib juga kita beriman kepada Rasulullah. Maknanya kalau seseorang itu hanya sekadar menyebut la ilaha illallah, terhenti di situ sahaja, tidak juga menyebut Muhammadur Rasulullah, maka tak sah iman dia. Maka kalau dia ingat Allah tanpa Rasulullah ni, tak mungkin. Tak mungkin ingat kepada Allah tanpa ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati yang ingat Allah, sudah tentu hati itu juga ingat Rasulullah. Kerana tak mungkin dia beriman pada Allah tanpa perkhabaran, ajaran, didikan, bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam hati kita ni, walaupun pada zahirnya kita berbicara hanya Allah di hati kita, tetapi tidak mungkin kita kata apa? Terlepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai situ. Muka surat 115. Saya sebenarnya tak nak hurai panjang-panjang sangat yang ini. Kalau sempat hari ni kita khatam aja tajuk ni. Kalau sempatlah, insya-Allah. Baik, seterusnya muka surat 115. Saya tak baca lagi lah yang atas tu, saya nak baca yang bawah tu. Jama'at makna tauhid. Terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah ini makna tauhid, iaitu kesempurnaan makna tauhid. Kita tanya apa makna tauhid, kita terjemah tauhid itu ialah mengesakan Allah. Apa makna mengesakan Allah? Yang inilah kalimahnya la ilaha illallah, iaitu kita menafikan segala ilah, segala Tuhan, kecuali Allah. Maknanya Allah itulah Tuhan, yang lain bukan.
Jadi bila mana kita menafikan segala yang lain-lain itu bukan Tuhan, yang Tuhan hanyalah Allah sahaja. Jangan pula salah faham. Ada orang dia salah faham. Oh, baru saya faham ustaz, rupanya Tuhan ni tak ada, yang adanya Allah. Dah tiada Tuhan. Ni jangan faham macam tu ya. Dia kata baru saya faham ustaz, rupanya tiada Tuhan. Tuhan ni tak ada, yang adanya Allah. Habis Allah tu apa? Allah tu Tuhan lah. Sebenarnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah saja Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Yang duk mengaku Tuhan tu, ataupun yang mendakwa tu Tuhan, yang ni Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu apa tu? Yalah, tengoklah yang kalau pokok-pokok lah, kalau binatang-binatang lah kan, yang duk sebut pokok ni Tuhan ni, yang ni binatang ni Tuhan. Itu bukan Tuhan, itu binatang. Yang batu ni Tuhan, itu bukan batu, bukan Tuhan, itu berhala. Yang dibuat daripada batu, yang dicipta daripada kayu. Yang Tuhan adalah Allah. Jadi kalimah ini adalah merupakan suatu kalimah terhimpunnya kesempurnaan tauhid. Ya, tiada yang berkuasa kecuali Allah, tiada yang disembah, yang layak disembah kecuali Allah. Baik, wadallat bila mazid menjadi dalil atau petunjuk yang jelas, ia tanpa perlu kepada tambahan-tambahan yang lain. Karir ayyuhal murid, maka ulang-ulanglah wahai murid, la ilaha illallah. Jadi saya hurai sikit di sini sebelum saya baca kat bawah tu. Mungkin saya pernah sebut di sini, saya ulang lagi sekali. Dalam pengajian agama, dia ada istilah pelajar. Paling-paling kurang dia ada 3 istilah. Pertamanya tilmizun. Tilmizun. Apa makna tilmizun? Pelajar. Cumanya tilmizun ni biasanya pelajar yang duk belajar sekolah rendah. Yang guru tu namanya mudarrisun. Dia ajar membaca, dia ajar menulis, mengira, dan ajar mengeja dan sebagainya. Yang kedua, talibun. Talibun, penuntut. Kalau kita terjemah lebih kepada penuntut, yang duk mengaji di sekolah menengah, sekolah universiti. Ya, di universiti ni, ni talibun. Guru dia muallim. Muallim. Apa makna muallim? Seseorang yang boleh memberi ilmu kepada seorang pelajar itu, penuntut itu. Bukan sekadar dia tak mengajar lagi membaca mengira. Yalah, kalau kita masuk sekolah menengah kan, ada lagi tak kat sekolah menengah orang duk mengaji membaca A, B, alif, ba? Tak ada lah kan. Tu kalau masuk sekolah menengah, apatah lagi masuk universiti, ya, pensyarah kata cuba baca. Nak baca apa, Prof? Doktor? Saya mengeja pun tak pandai lagi. Sudah, yang ni tak payah masuk universiti lah. Dia tak boleh. Di situ dia sudah berada pada kedudukan talib. Apa makna talib? Penuntut. Apa makna penuntut? Penuntut ni kita tahulah dia akan tuntut ilmu tu. Kalau tak diberi pun dia akan angkat tangan bertanya. Saya nak tahu. Tapi kita orang Malaysia ni, sama lah saya pun masa duduk mengaji kat Mesir dulu. Bila mana pensyarah tu kata ada soalan, kita pun tunduk, buat warak kan. Tapi harap bila mana ada soalan, angkat tangan. Dia nak tanya sebab apa? Itulah penuntut. Buka saja soalan, nak tuntut dah dengan cara bertanya. Tu maknanya tuntut. Sebab tuntut ilmu ni salah satunya dengan cara belajar kitab, satu lagi dengan cara bertanya. Tapi orang kita Malaysia ni, termasuk saya, kita tunduk. Ya, kenapa? Tak tahu nak tanya apa. Ni tak sampai tahap penuntut. Ya, silakan. Muka surat 115. Okey, baik. Baik, ada satu tahap lagi. Ni yang dalam buku kita ni, muridun, dalam bahasa Arab. Murid. Apa makna murid? Murid ni sebenarnya ialah, kalau bahasa Arab dinamakan man aradallah. Orang yang belajar ilmu bukan sekadar nak ilmu dan amal, tetapi dia nak Allah. Dia nak kenal Allah, dekat dengan Allah. Itu murid. Guru dia ialah murabbi, mursyid, ataupun mursyid. Dia lebih kepada masalah jiwa kerohanian ni, masalah hati. Dia tidak lagi fokus ke sekadar ilmu. Tapi duduk pada tahap ni mengaji tak berhentilah. Ya, kerana mana boleh dia nak dekat dengan Allah tanpa ilmu. Dia lebih banyak mengaji, dan dia antara pengajiannya dia fokus kepada persoalan hati.
Ya, kerana nak dekat dengan Allah ni nak kena bersih hati. Hati yang bersih, hati yang ikhlas. Kalau hati yang tak ikhlas, tak bersih. Apa makna tak bersih? Ada sesuatu selain Allah. Apa makna ikhlas? Hanya Allah. Solat untuk Allah, bersedekah untuk Allah, baca Quran untuk Allah. Tapi ada orang ni hati dia tak bersih, tak suci, tak tulus, tak murni. Ya, dalam keadaan nak solat untuk Allah tu pun nak tunjuk kat orang juga. Padahal orang tu pun tak boleh bagi apa-apa pun. Kalau kita solat cantik kan, baca merdu, solat perlahan, rukuknya perlahan, kemudian tunjuk kepada Pak Imam. Lepas tu Pak Imam bagi apa? Tak ada apa pun kan? Ke Pak Imam datang bawa duit ke, bawa hadiah ke, bawa kuih ke? Habis apa yang kita nak sebenarnya? Nak suruh orang puji bahawa suara dia merdu, bahawa dia sembahyang nampak tertib. Habis orang puji dapat apa? Tanya lagi. Ya, kenyang ke? Kan? Tak ada apa pun. Habis berapa lama dia nak puji kita? Dan berapa lama kita nak daripada pujian orang? Sebenarnya kalau kita fikir-fikir, tapi kita pun dah fikir dah pun. Sebab tu Allah kata tak payahlah tunjuk kat orang. Hanya untuk Allah, Allah bagi pahala dan Allah bagi syurga di akhirat. Jadi tak perlulah kita berkongsi-kongsi untuk tunjuk ibadah kita kepada Allah dan kepada orang. Kenapa? Kerana orang tak boleh bagi apa-apa. Kecuali dia bagi apa-apa. Ya, tapi biasanya orang ni dia nak puji. Silakan. Kalau kita daripada sebab kita takut pada azab Allah. Dia ikhlas tapi tidak seikhlas. Dia panggil ikhlas ni gini. Ikhlas ni dia ada tahap. Dia panggil ada ikhlas orang awam. Ada ikhlas orang yang khusus. Ada lagi ikhlas orang yang khusus, yang lebih istimewa. Orang awam macam kita ni kan, kenapa solat nak masuk syurga? Ikhlas tak? Ikhlas lah. Kan ada berbelah bahagi di situ. Iyalah, tapi dah Allah nak bagi. Jadi kita orang awam. Tapi kalau kita nak naik satu maqam lagi, ikhlas yang lebih tinggi nilai dia. Kenapa solat? Ya, kerana saya ni adalah hamba. Hamba ni kena buat apa yang Allah suruh. Sama ada syurga ke tak ada syurga, saya tak kisah yang tu. Ni dah naik satu tahap. Kemudian bila mana tahap yang paling tingginya dia buat tu, ada satu tahapnya ialah dia tak ada apa-apa dalam diri dia. Tak ada ingatan bahawa dia ni hamba kena buat lah. Tak. Dia buat betul-betul tulus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah pada dia, dia buat aja. Dia terima sahaja. Sama ada selepas itu Allah bagi pahala tak bagi pahala, itu dia tak kisah. Macam Rabi'atul Adawiyah kan. Rabi'atul Adawiyah ni pernah disebut dalam satu kata-kata dia lah. Dia kata, wahai Allah, kalaulah aku ni buat ibadah kerana aku takut pada neraka, kau masukkan aku ke neraka. Kalau aku buat ibadah kerana aku nak masuk syurga, kau jangan bagi masuk aku ke dalam syurga. Tapi kalau aku ibadah kepadamu, hanya untukmu, wahai Allah, maka kau janganlah jauhkan diriku denganmu. Macamlah dia minta, ya apa-apa yang itu. Saya tak ingat sangat kata-kata dia, tapi antaranya ialah dia nak gambarkan bahawa diri dia ni betul-betul tulus hanya untuk Allah. Tapi kalau orang cakap kat kita macam akak kata tadi kan, macam mana kalau takut azab, takut masuk neraka? Yalah, betul lah juga. Kerana memang Allah dah khabarkan siapa-siapa yang tak buat ni dia akan masuk neraka. Jadi kita buat pun lillahi ta'ala. Sebab tu solat, usalli fardhu apa-apa sekalipun, maghrib ke, lillahi ta'ala. Selepas itu barulah Allah akan bagi kepada kita jauh daripada neraka, masuk syurga. Samalah kan. Kenapa nak pergi solat jemaah? Sebab saya nak pahala. Kat solat jemaah dapat 27. Ni ikhlas tak ni? Nak dapat pahala ni? Ikhlas lah. Kenapa? Sebab memang Allah nak bagi. Dan orang yang tak nak pahala tu orang sombong. Sebab Allah nak bagi, dia tak nak. Orang awam macam kita ni. Tapi kalau kita dah saya nak satu langkah ke depan lah Ustaz. Saya tak nak kisah dah. Pening juga fikir pasal neraka syurga ni kan. Cuba fikir betul-betul. Yang kita tak fikir betul-betul ni yang biasa. Kalau fikir betul-betul, menangis kita dalam keadaan sekarang ni. Kalau saya tanya sekarang ni, kalau timbang dosa dengan pahala, mana berat? Agak-agak. Kau tak kisah sangat mana-mana. Tapi kita kata, ya Allah Ustaz, saya ni, samalah saya pun
Saya ni rasa berat dosa dah. Kalau berat dosa, kat mana duduk dia? Kalau mati hari ni, dosa banyak daripada pahala. Hari ni macam mana hari ni kalau mati hari ni? Menangis kita, pening kita, termenung kita. Tapi baik tak payah fikir lah. Tapi kalau fikir, boleh juga. Kalau tak payah fikir, habis tak payah fikir, nak buat macam mana? Buatlah saja kerana Allah. Balik akhirat nanti serah diri kita pada Allah. Tahulah Allah akan nilai diri kita di mana. Dan Allah tak akan menzolimi kita. Itulah ya. Panjang sikit saya berbicara berkaitan dengan perkara itu sebab ramai juga yang tanya macam tu. Tak ikhlas ke saya ustaz? Ikhlas. Salah tak saya ni nak syurga ni? Tak salah. Sebab Allah nak bagi. Boleh insya-Allah ya. Jangan kalau kita jawab, salah tu. Ya, tak boleh nak syurga, nanti jadi syirik. Kalau dia cakap macam tu maknanya dia ni dah maqam tinggi dah. Mungkin wali lah dia ni. Jadi kita orang awam. Tapi adakah kita nak sampai ke bila-bila kita duduk tahap orang awam? Sebab tu kita belajar supaya kita melangkah satu langkah ke depan. Supaya apa? Supaya kita tak terganggu fikiran kita dengan benda-benda lain. Walaupun kadang-kadang benda tu tak salah pun. Bolehlah insya-Allah ya. Okey, baik, yang tadi saya sebut tadi ya. Ada orang dia gelar dia ialah murid. Guru dia mursyid, iaitu guru yang membimbing kerohanian seorang murid, yang mana jiwa dan hati dia apa? Dia belajar, dia beribadah pada Allah, dia beramal, tapi bukan untuk amalan itu, tapi untuk dia dekat dengan Allah, dia mengenal Allah. Itu muridun. Baik, kita ringkaskan di bawah ni. Hati yang berzikir, apa kaitan dengan apa yang kita baca tadi? Ialah hati yang berhimpun di dalamnya seluruh makna tauhid kepada Allah. Ya. Maka kalimah la ilaha illallah menghimpunkan makna mengesakan Allah tanpa perlu kepada tambahan huraian atau tambahan perkataan. Kalau kita duk zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka hati kita sudah memahami bahawa di saat itu hati kita mengesakan Allah. Kena tambah huraian lain. Tak ada dah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ya. Kena hurai lagi tak? Kalau kira-kira tak payah hurai dah. Cuma untuk menambah yakin. Apa makna tiada Tuhan melainkan Allah? Tiada yang disembah kecuali Allah. Tak boleh sembah selain Allah. Syirik. Tiada pergantungan kecuali kepada Allah. Tiada pengharapan kecuali kepada Allah. Dia ialah kadang-kadang kita ni, bagi orang yang hati dia sudah bersih, dia memang tak perlu pada huraian. Macam sebab tak ada setengah orang kan dia tanya, kenapa sahabat-sahabat Nabi dulu dia tak banyak tanya Rasulullah ni? Ada yang bertanya tapi tak banyak soalan dia. Kita tak jumpa satu buku ulama tulis soalan-soalan sahabat kepada Rasulullah. Ada. Tapi berapa banyak? Tak banyak. Kenapa? Ada setengah ulama mengatakan sebab hati para sahabat ni dia bersih. Bila mana hati itu bersih, Rasulullah masukkan apa pun dia terima dengan benar. Dia terima dengan faham yang betul. Hati kita ni kadang-kadang banyak yang tak bersih. Samalah kita kan. Saya selalu ulang, kalau sebut kita tu saya lah, samalah tu. Kejap-kejap ada apa? Macam-macam lah ada dalam hati kita ni. Ada syak lah, ada ragu-ragu lah, ada tak jelas lah, ada tak faham lah, macam-macam kita ni. Menyebabkan kita kena banyak bertanya. Tapi bagi sahabat Nabi yang masuk sesuatu dalam hati dia, dia sudah faham. Ya, bila mana dicerita tentang Allah, dia dah tahu dah. Ya, dah tahu dah inilah makna sebenar. Tiada Tuhan melainkan Allah. Yang lain tu bukan Tuhan. Tapi manusia hari ni, yang orang Islam tu sendiri pun ada mengaku Tuhan. Ayah Pin tu, orang Islam ke orang apa? Dia orang Islam lah sebelum tu. Tapi kenapa sampai dia mengaku Tuhan? Apa masalah dia sebenarnya? Tuhan Harun. Harun tu, nama pun Harun, tak nama John. Nama Harun. Ya, pernah duduk kat jalan kebun tu sebelum dia balik ke Kuantan. Wallahualam, dia orang jalan kebun ke dia orang Kuantan. Tapi masa kat jalan kebun, orang jalan kebun cerita kat saya ni, orang lama-lama. Masa duduk kat jalan kebun tak jadi Tuhan lagi masa tu. Nasib baik. Dia balik Kuantan baru jadi Tuhan. Melayu, Islam. Ada setengah orang cakap, dia ustaz, dia kata. Ya, ustaz. Dan pengikut orang kanan Ayah Pin,
Orang kanan ayah Pin tu namanya Ustaz Yahya. Saya mengaji tauhid dengan dia di sekolah Ma'had Muhammadi Lilbani, tingkatan 3 masa tu. Dia mengajar kami tauhid. Tapi memang dah pelik dah cara dia hurai. Pelik. Lepas tu keluar paper. Masa tu paper lah kan, tak ada WhatsApp, tak ada apa ni. Tahun 93 ke 92 begitu. Saya tingkatan 3 sekolah Ma'had Muhammadi. Kita tengok kenapa ustaz ni ngajar pelik ni. Tapi kita tak kisah sangatlah sebab dia ada tag kan. Kita rujuk pada teks, tak rujuk pada dia tu. Kemudian keluar paper, ayah Pin kena tangkap. Duk seminggu 2 minggu lepas tu keluar lagi, pengikut-pengikut kena tangkap. Tengok salah seorangnya Ustaz Yahya. Ni bukan ni ustaz kita ya, Ustaz Ya kan nama dia. Ya, termasuk dengan isteri dia. Isteri dia mengajar kita tingkatan 2. Masa tu kami tingkatan 2, isteri dia mengajar fiqh. Maknanya dia dengan isteri dia ni dua-dua Al-Azhar University. Macam mana tu? Wallahu a'lam. Susah kita nak itu. Sebab tu hidup kita ni, kalau Allah, sebab tu hati kita kena rapat dengan Allah, kena dekat dengan Allah. Apa title yang kita pegang belum tentu menyelamatkan kita. Hati ni kena Allah selamatkan. Sebab itulah ada satu lagi ilmu namanya ilmu tasawuf. Selain daripada ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu nak menyucikan hati ni, betul-betul untuk menerima kalimah itu dengan kalimah suci ni berada pada hati yang bersih. Kalau hati tu hati kotor, susahlah. Okey, boleh insya-Allah ya, kita teruskan di sini. Hati yang menghayati kalimah la ilaha illallah akan menerbitkan rasa wahdaniyah. Wahdaniyah ni ialah rasa keesaan. Sebab saya pernah sebut dan saya ulang lagi sekali bahawa bila mana kita bercakap soal hati ni, dia adalah rasa. Apa makna iman yang ada di hati? Rasa percaya, rasa yakin. Apa makna tauhid yang ada di hati? Rasa untuk mengesahkan Allah. Ada rasa tak? Sudah tentu ada rasa. Banyak kan ada rasa dalam hati tu kan? Ke hati dah tak ada rasa dah? Saya dah tak ada rasa apa-apa ustaz. Rasa kecewa adalah. Sudah. Rasa itu jangan ya. Ada orang dia kata hati saya tak ada apa dah ustaz. Tak ada apa dah. Habis dah rasa. Jangan. Paling-paling kurang ada rasa tauhid kepada Allah. Ada rasa iman dan percaya kepada Allah. Baik, kemudian dia akan tenggelam dalam lautan wahdaniyah. Ni tolong tulislah dalam kurungan tu ya. Lautan wahdaniyah ni lautan keesaan kepada Allah. Sehingga segala perasaan akan kembali kepada Allah. Perasaan iman, cinta, rindu, takut, harap, yakin, tawakal dan segala rasa hanyalah dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada rasa iman kepada selain Allah. Iman ni kita nak kata apa dalam bahasa Melayu kita? Kadang-kadang kita terjemah percaya, kadang-kadang kita terjemah yakin. Boleh kita letak dua-dua. Ya, percaya dan yakin hanya kepada Allah. Ya, jangan percaya dan yakin kepada selain Allah. Habis kalau saya percaya kat suami macam mana ustaz? Sudah. Dia lain kedudukan dia kan. Macam kita cinta lah. Ni, cinta yang sebenarnya, yang tulus hanya kepada Allah dan Rasul. Boleh tak cinta suami, cinta isteri, cinta anak-anak? Boleh. Tapi jangan melebihi kepada Allah dan Rasul. Itu maksud dia. Tapi bila mana orang yang betul-betul memahami dan menyelami makna tauhid dan tenggelam dalam lautan tauhid. Ini bahasa lah ya. Bahasa. Kita nak cakap bahasa apa lagi dalam seolah-olah menggambarkan bahawa seluruh hidup ini dalam tauhid. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi jangan risaulah. Ya, saya tanya, saya jawab macam biasalah. Kan? Bukan apa saya tanya ni supaya tercetus di pemikiran kita. Ada tak satu waktu, satu keadaan, satu masa yang kita ni tak ada kaitan dengan Tuhan, dengan Allah? Ada? Masa tidur contohnya. Saya ni masa duduk bercakap adalah kaitan dengan Allah sebab Allah tu mendengar. Saya ni masa buat sesuatu benda adalah Allah, ada kaitan dengan Allah sebab Allah tu melihat apa yang saya buat. Saya ke pasar, saya ke mana-mana, tapi masa saya tidur tak ada kaitan dengan Allah. Ya. Sebab saya dah tidur dah. Ya ke? Tak ada kaitan dengan Allah. Itu yang baca doa tu sebelum tidur, dah bangun tidur pula baca doa.
Macam mana? Dan Rasulullah tu masa dia tidur dia berzikir kepada Allah. Maknanya hidup kita ni sebenarnya tak ada satu waktu, tak ada satu denyut jantung, tidak ada satu kelipan mata, tidak ada satu langkah yang kita berjalan, tidak ada satu tempat yang kita pergi. Semua tu tak terlepas dari Allah. Jadi apa kaitan kita dengan Allah? Mesti sentiasa masa-masa yang kita lalui mentauhidkan Allah. Jangan duduk kat rumah tauhid pada Allah, pergi ke pasar dah syirik pada Allah. Kalau mati kat pasar tu mati dalam syirik. Tak boleh macam tu. Jadi macam mana kita nak hayati bahawa seluruh hidup dan setiap saat waktu ini dalam tauhid, setiap kelipan mata tu dalam bertauhid kepada Allah. Tahu ya? Berkelip sekali tauhid, berkelip sekali kedua syirik, berkelip tauhid. Mana boleh begitu? Sama juga iman. Kemana kita pergi, kita bawa iman kan? Kan ada tinggal sekejap kat pasar kat mana? Oh, patutlah kat pasar tu bercakap macam ni. Masa tu dia tinggalkan iman dia kat rumah. Cakap macam tak beriman pun. Contoh, tak boleh. Sebab tu orang beriman dia pergi ke pasar pun dia jaga adab kat pasar. Dia pergi ke masjid, dia jaga adab kat masjid. Kenapa? Kerana kat pasar dengan kat masjid Tuhan mana? Mana boleh tanya Tuhan mana? Allah ajalah. Tak ada Tuhan selain Allah. Tapi tak berlaku sebab kita tidak tenggelam dalam tauhid. Boleh ya? Macam saya tanya sebelum ni, pernah tak tenggelam dalam rindu? Pernah? Tenggelam dalam rindu. Pagi rindu, tengah hari rindu, petang rindu. Tak tahu dah nak pergi ke mana. Pergi ke pasar rindu, pergi ke masjid rindu, pergi ke mana? Pergi ke taman-taman bunga pun rindu. Habis mana tempat tak rindu ni? Tak boleh, semua dah rindu dah tenggelam dalam rindu. Setiap penjuru bumi yang saya pergi ni semua dalam rindu. Pernah? Tak pernah juga. Angau dah ya. Dia jadi angau. Ya ke? Tengok pokok pun nampak apa? Tengok langit pun nampak di saat aku memandang ke langit aku nampak wajahmu. Sudah. Di saat aku memandang di pokok-pokok semuanya terpapar wajahmu. Sudah, tu memang angau dah tu. Kan? Tapi orang ni kalau dia rindu, itulah keadaan dia. Duduk depan makanan pun termenung. Ya. Benar macam tu. Sebenarnya memang kena macam tu dengan Allah dan Rasul. Jangan dengan manusia, tak berbaloi. Sudah. Sama juga kita cinta kepada makhluk ni tak boleh melebihi cinta pada Allah dan Rasul. Rasul tu memang makhluk, tapi nak bagi tahunya kedudukan Rasulullah ni lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain, lebih mulia. Ya, kalau kita cinta kepada selain Allah dan Rasul, lebih daripada Allah dan Rasul, akan memudaratkan diri kita. Satu hari kita akan kecewa. Tu ramai duduk tulis dalam Facebook kecewa. Ya. Kenapa kecewa? Kerana bergantung pada makhluk. Kenapa? Adakah dia sengaja nak kecewakan kita? Kadang-kadang tak. Sebab dia tu makhluk, dia kan lemah. Dia tak mampu sentiasa bertahan hati dia untuk kita kan? Ya ke? Ni tajuk apa pula ni? Tajuknya supaya kita menyelami makna tenggelam dalam tauhid. Sebab ada setengah orang tenggelam dalam cinta dia kepada makhluk, akhir sekali kecewa dia dan dia tenggelam dalam kekecewaan. Dan dia mengalah dalam kehidupan. Pasrah ajalah. Kalau dia buat keputusan awal-awal dia tidak cinta makhluk lebih pada cinta Allah, dia tak akan kecewa. Kerana Allah tidak pernah akan mengecewakan sesiapa. Tapi bila mana dia cinta kepada makhluk lebih pada Allah, makhluk tu akan kecewakan dia. Tapi dia nak salahkan siapa? Dia jangan salahkan suami dia, jangan salahkan pakwa dia contohnya. Sebab dia tu makhluk, dia lemah. Okey ya? Sebab tu jangan tuntut, dia panggil apa ya? Jangan tuntut keprihatinan seorang manusia kepada diri kita lebih daripada kemampuan dia. Sama juga kita kan. Sejauh mana kita boleh bagi perhatian kepada suami? Boleh? 24 jam boleh? Kita pun letih juga kan? Kita pun penat juga. Kita pun ada waktu kita juga dengan Allah. Ni 24 jam suruh duduk jaga dia. You duduk kat air 24 jam. Sudah, ni apa hal ni pula ni? Tak boleh cakap kat dia awal-awal lagi tak boleh. Okeylah, setakat itulah, nanti panjang sangat habis masa. Allah, moga-moga Allah Ta'ala memberi kita faham apa makna tauhid dengan sebenar-benar dan memberi rasa hidup bertauhid, sehingga segala perasaan akan kembali kepada Allah.
rindu, harap, yakin, tawakal dan segala-galanya. Okey, muka surat 116. Hati tidak pernah terpisah dengan Allah. Ya. Saya baca yang bawah tu, zakiruha la yashqa. Zakir ni ialah tapi saya terjemah di situ dari sudut umum. Zakir ni seorang yang berzikir. Itu zakir. Ya, seorang yang berzikir. Atau orang yang menyebutnya. Zakiruha, seorang yang berzikir dengannya. Dengan la ilaha illallah. La yashqa, tidak akan ditimpa dengan kecelakaan. Ni kena ingat. Tidak akan sekali-kali ditimpa dengan kecelakaan. La yanalu faraqa, juga tidak akan terasing atau berpisah. Dari siapa? Dari Allah. Sebab apa? Ia adalah, ia tu kembali kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khususnya kalimah tadilah, kalimah la ilaha illallah. Ia adalah urwatul wuthqa. Ia adalah simpulan tali yang amat kukuh, ataupun boleh juga kita terjemah ikatan hubungan yang amat kuat dengan Allah. Ia adalah kalimah la ilaha illallah. Baik, hati yang sentiasa berzikir dengan la ilaha illallah ni, hati yang tidak pernah berpisah ingatannya kepada Allah. Ingatan dia kepada Allah. Ini kerana hati yang dipenuhi dengan dan dihiasi dengan kalimah la ilaha illallah akan diikat dengan satu simpulan yang kukuh, atau telah terikat satu hubungan yang amat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kala orang tanya kenapa hati saya rasa jauh, kena banyakkan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia akan penuhi balik jiwa kita, rasa terikatan kita dengan Allah. Sebab itulah. Tapi akhir-akhir ni kita susah nak jumpa. Saya pergi mengajar masjid-masjid ni, ada beberapa tempat saja. Antaranya Masjid Ubudiyah Seksyen 27. Dululah masa saya mengajar dulu, sekarang tak mengajar dah. Masjid Rahimiyah depan hospital tu kan, Hospital Ampuan Rahimah, Masjid Jami' Rahimiyah depan tu, masjid depan besar tu, depan Hospital Kelang tu. Imam dia, maksud saya imam dia, lepas salam dia baca wirid, baca zikir, dan dia tidak tinggal zikir la ilaha illallah. Dan seingat saya lah, kalau imam-imam lama dulu, mungkin puan-puan masih ingat, sama ada di kampung, di masjid, imam-imam lama dulu, dia mesti baca lepas subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu kan, 33 kali. Lepas tu dia akan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali setiap waktu. Maknanya 5 waktu 500 kali sehari semalam. Sebab tu orang dulu, walaupun dia tak mengaji banyak lah, rasa-rasanya, ya ke orang dulu tak mengaji banyak ke dia mengaji banyak pada kita? Tapi orang awam dulu tak ada kuliah-kuliah macam ni dulu kan. Zaman puan-puan ada dulu, awal-awal dulu tahun 80-an dah ada. Banyak tak? Tak banyak macam sekarang. Sekarang ni dengan online-nya, dengan secara fizikalnya, satu masjid ni berapa kuliah? 30 ada? Lebih. Kan? Lebih 30, dan setiap malam tu ada kuliah, kemudian kuliah duha lagi, kemudian kuliah subuh lagi. Seluruh masjid. Kalau nak kira-kira orang dulunya, taklah kuat, taklah banyak ilmu, tapi iman dia kuat. Ni puan-puan ni orang zaman dulu ni kan. Minta maaf, zaman dulu pula ada generasi lama. Zaman dulu. Nak banding dengan, cuba tengok generasi hari ni. Kurang sebut la ilaha illallah. Cuba tengok imam-imam muda yang ada. Imam yang umurnya muda, bukan imam muda dalam TV itu tak. Imam yang umur-umur muda ni, baya-baya saya ni. Saya pun taklah tua sangat lagi. Tapi nak kata muda tak juga. Tapi lah bawah-bawah adik-adik kita tengok ni, tak. Lepas kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah, Al-Fatihah, doa. Tak ada baca zikir, tak ada baca wirid. Ini yang menyebabkan keterikatan hubungan hati kita tak kuat dengan Allah. Mudah sedih. Yalah, sedih tu tak salah, tapi terlalu sangat sedih, mudah kecewa, mudah putus asa, kan? Tak kuat untuk berdepan dengan samalah kita, samalah saya. Macam puan-puan ni kuat, betul. Saya ni tak kuat.
Tak kuat. Kenapa kurang sebut la ilaha illallah? Sebab tu rahsia dia di situ. Ya, kalau hati kita dah mula, yalah, dengan ujian ni kan, ni kita ni bila lah nak habis ujian kita ni? Allah, semalam ada seorang orang muda lah, dia datang jumpa saya. Dia nak jumpa, dia dengan isteri dia, bawa anak-anak. Dia kata datang ni nak jumpa ustaz. Kenapa? Nak ambil semangat dengan ustaz, dia cakap. Baru ni ujian. Dia meniaga lah. Ujian, kena banjir, habis semua barang-barang. Orang muda baru nak mula hidup kan. Banjir baru ni, habis benda dalam rumah, habis. Okey lah. Lepas pada tu pula ujiannya booster. Yang ni. Lepas kena booster, ada satu tulang belakang ni dia jadi nak hancur. Umur baru awal 30-an. Tapi saya cerita ni untuk ambil iktibar. Ambil iktibar dari sudut mana? Dia datang jumpa kita nak ambil semangat. Kita pun tak ada semangat. Kan? Sebab kita pun diuji lepas lepas banjir, lepas itu. Tapi wallahualam lah, saya pun minta maaf sebenarnya saya cerita benda-benda begini. Kita pun rasa, baru ni ada kawan cerita satu, anak dia kan, anak saudara dia ke tak ingat dah, lepas booster lumpuh seminggu, umur 28. Ni yang muda-muda ni. Jadi kita pun sudah. Tapi saya bukan menghasut ni ya, jangan salah faham ni. Tidak, tapi kita sendiri pun lemah juga semangat. Ujian. Cuma dia nak cakap ujian dia lepas kena banjir, habis hilang semua sekali barang-barang. Kemudian pula lepas tu pula ambil booster, kemudian hancur satu tulang kat belakang ni. Dia tunjuk buat operate-nya. Kemudian nak lumpuh sebelah badan. Allahumma salli ala sayyidina. Ni datang jumpa ustaz nak ambil semangat. Saya kata, yalah, ujian ni kita tak akan, semua orang kena lah. Baru ni banjir, baru ni habis kena kan. Sebahagian besarnya kena, habis hilang segala-galanya. Lepas tu nak mula balik kau berniaga, kedai tenggelam. Rumah dah habis dah barang-barang, kedai pula tenggelam. Lepas tu dia kata, sebab saya baru ni pun ladang ayam habis tenggelam lah. Mati habis semua, tengok depan mata. Kemudian baru ni saya mula balik. Mula balik lah. Dia pun datang, kenapa ustaz macam mana? Saya kata tak tahulah nak buat macam mana. Kita kena tenang lah dulu, tenang dulu. Jangan masa kita duduk serabut tu kan, dengan tekanan yang ada tu, tenang dulu. Kemudian kita rancang balik setakat mana kemampuan yang ada. Kemudian hubungan kita dengan Allah, biar kuat. Salah satu nak cerita yang ni lah. Macam mana nak amal? Banyakkan la ilaha illallah supaya hubungan hati kita tu makin kuat dengan Allah. Sebab kita dah lemah. Bila mana kita dah lemah, kita terputus hubungan dengan yang maha kuat. Maka di mana lagi kita nak bergantung? Contoh dia datang kat kita bolehlah bagi pandangan-pandangan, tapi kita pun lemah juga rupa-rupanya. Kok kita lebih lemah pada dia. Dengan ujian kan. Ujian itu, ujian ini. Salah satunya ujian COVID ni, kita pun tak tahulah macam mana nak buat. Bertahan gitu je lah. Ramai lagi yang kena ni. Yang kena, budak-budak kecil pun kena, wallahu alam. Tapi kalau hubungan hati kita tak kuat, memang kita down lah. Dalam keadaan dunia yang ada hari ni. Itu tak masuk lagi ujian yang lain lagi. Banyak lagi. Ya. Walaupun kita tahu bahawa kenapa Allah uji kita. Allah uji kita sebab Allah sayang. Kan ada banyak hadis-hadis boleh kita baca. Iza ahabballah wa abdan, apabila Allah Ta'ala cinta pada seseorang hamba itu, ibtalahu, Allah uji dia dengan musibah. Ibtala ni, bala ni ialah ujian dalam bentuk musibah. Kalau fitnah ya, zaman akhir ni akhir zaman fitnah katanya. Ada dua. Fitnah ni kita boleh terjemah dengan ujian. Ujian ni ada dua. Kaya pun ujian, miskin pun ujian. Sihat pun ujian, sakit pun ujian. Tapi kalau diguna perkataan ibtila ataupun bala, ni ujian kepada musibah yang membebankan kita. Apa makna musibah? Musibah ni daripada perkataan asaba. Asaba ni ditimpa beban ke atas kita. Satu okey lagi, kalau dua, ni dah lah yang ni hilang, lepas tu yang ni pula habis, kemudian badan dah lah, kita kata rumah tu dah habis dah barang-barang. Meniaga pun dah drop habis dah. Ya, sebab COVID kan, orang tak ramai. Kemudian badan pula nak usaha, sakit pula. La haula wala quwwata illa billah.
Cuma yang saya lalui lah, tuan puan lagi banyak pengalaman kan hidup ni kan. Yang kita lalui itu, kita tenang dululah, tenang. Kemudian banyakkan berinteraksi dengan Allah. Dan bina balik ikatan hubungan kuat kita dengan Allah. Dan kalimah yang membina kekuatan ikatan yang kuat dengan Allah ialah kalimah la ilaha illallah. Nak baca berapa ustaz? Bacalah berapa banyak kita perlu dalam hidup kita. Kadang-kadang kita kata paling-paling kurang pagi 100, petang 100. Tapi 100 ni cukup ke? Bacalah pagi 1000, petang 1000. Okey. Ke rasa banyak? Kan hidup kita ni jauh lagi nak berjalan. Kalau duit 1000 boleh kekal berapa lama? Duit RM1000 boleh kekal berapa bulan hidup? 6 tahun. Kalau kita faham duit 1000 ni seminggu je sekarang ni. Kalau pergi pergi Tesco, pergi mana-mana, sekelip mata je 1000 ni. 2 troli kan. Ke 1 troli je sekarang ni. Dulu 100 dah penuh troli, sekarang 1000 belum tentu. Habis la ilaha illallah baca 1000 nak hidup 6 tahun. Bacalah 1000 satu hari 1000. Besok pula 1000 pagi 1000 petang baca. Sekejap je 1000 ni 15 minit je. 15 minit tu pun sambil-sambil duduk memasak. Bukan sambil-sambil duduk relax. Itu tak payahlah memasak lah basuh. Tapi pegang kaunter ke, pegang tasbih ke, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa? 2 minit 100 lah, tak sampai 2 minit 100 ni. Ya. Bacalah ya. Sebab orang selalu tanya nak baca berapa ustaz? Bacalah sekadar mana keperluan hidup kita dunia dan akhirat. Baca 100 kali sikit sangat. Baca 1000, okeylah. Kalau boleh baca 5000. Allah. Tapi yang saya dah ajar tuan-tuan dan puan-puan 1200 satu hari satu malam. 1200. Yang khusus. Kalau nak baca 100 pagi, okey. 100 petang, okey. Sebelum tidur tu baca 1200. Ataupun mana-mana masa lah. Dia memberi ikatan yang cukup kuat ya kepada Allah. Ya. Boleh. Sekurang-kurangnya ada satu anggota di badan kita ni ingat Allah. Tu kata Imam Ghazali. Ada orang mengadu kat dia. Macam mana saya ni zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati tak tahu ke mana kan. Ya kalau 100 boleh lagi, kalau dah 1000 memang dia pergi lah. Dia pergi pasar, dia pergi mana-mana. Teruskan. Sebab ada, ingat lagi tak kata-kata kat sini yang saya, muka surat berapa ya? Sekejap. Yang kita belajar dulu. Saya nak rujuk kat sini. Muka surat 68 tu. Rujuk sekejap muka surat 68. Ya. 68 ni dia kata apa? Imam Ibn Athaillah sebut, jangan tinggalkan zikir lantaran hatimu tidak hadir bersama Allah pada saat berzikir. Maknanya jangan tinggalkan zikir. Seandainya kita duduk tengah berzikir tu, hati kita dia lalai, dia pergi. Jangan tinggalkan zikir. Sebab sampai satu masa Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukan hati kita. Daripada dia lalai, dia mula sedar. Ni ada 4 tahap tu kan. Muka surat 68, muka surat 69 tu yang saya ringkaskan tu. Dia ada 4 tahap. Bermula daripada dia lalai, tapi dia terus berzikir dengan lisan dia. Hati dia lalai, tapi oleh kerana kita istiqamah, Allah sendiri akan menjadikan hati kita dah sedar. Dia panggil yaqazah, sedar. Apa makna sedar? Dia dah tahu, dia dah mula berzikir. Dia tahu dia sedang berzikir. Dia masalah hati kita ni, contoh macam kita solat lah. Berapa ramai orang solat, termasuk kita, rukuk, sujud, tapi hati tak tahu ke mana. Bangkit balik, dia mula tanya, rakaat kedua ke ketiga. Maknanya apa? Maknanya bukan setakat mulut dia duduk baca, pergerakan badan dia tu duduk bergerak, tapi hati dia lalai. Oh, macam ni rupa-rupanya kita ni, manusia. Sebab tu Allah nak sangat hati kita mula-mula lagi. Sebelum angkat takbir tu, niat. Sebelum angkat takbir, niat. Sebab apa? Allah nak hati kita dulu. Sebelum rukuk, sebelum sujud tu. Sebab Allah tahu, ada orang memang dia rukuk, memang dia sujud, memang dia baca Fatihah. Yang teruk lagi, dia dah baca Fatihah, kemudian dia rukuk, kemudian dia i'tidal, dia pun tanya, tak dia baca Fatihah tak? Ini lagilah masalah.
Jadi dia dah mula tanya. Jadi ada bab-bab perbahasan dia. Okey, kemudian daripada situ hati dia mula hadir ingat pada Allah. Tahap ketiga. Sehinggalah seterusnya lah. Jadi puan tanya tadi boleh. Dan kita sekurang-kurangnya kita dapat pahala berzikir dengan lisan. Boleh insya-Allah. Baik, kita kembali balik muka surat 116 tu dah selesai. Muka surat 117. Okey. Hiya hisnukal hasin. Hiya ni ialah kembali kepada kalimah la ilaha illallah. Hisnuka adalah pelindung atau benteng. Al-hasin, benteng engkau yang sangat kuat. Hiya, ia juga adalah dir'ukal matin, perisai engkau yang amat kukuh. Zikru Rabbil Alamin, ia adalah zikir kepada Tuhan sekalian alam, iaitu la ilaha illallah. Baik, hati yang berzikir ialah hati yang bebas daripada sebarang kelalaian. Dengan kalimah la ilaha illallah hati akan terbenteng serta dijaga oleh perisai yang kukuh, ia daripada disentuh oleh kelalaian. Dan di sana ada sebab-sebab yang melalaikan kita, iaitu syaitan. Baik, kalau kita cerita pasal benteng dengan perisai ni, biasanya dalam peperangan. Ya, orang yang berperang ni dia akan buat benteng. Ya, dia buat apa? Apa ni dipanggil apa? Benteng ni panggil apa lagi? Dulu kan orang berperang kan, dia buat kota dia tengah-tengah, kemudian dia buat benteng. Dia panggil apa? Tembok. Dia panggil ada tembok dia. Kemudian tentera ada dalam tu, ya. Tentera tu pula ada apa lagi kat dia? Perisai. Sebab kalau benteng tu dapat ditembusi, tembok tu dapat ditembusi, dia masih lagi ada perisai. Jadi kalimah la ilaha illallah ni dia fungsi pada diri kita. Pertama dia benteng kita, yang kedua dia jadi perisai. Dengan siapa kita nak berlawan ni sampai ada benteng ni? Dengan syaitan. Kan syaitan ni kan, sebab tu kita kata saya tak ada musuh ustaz. Jangan salah faham. Jangan cakap macam tu, berarti kita salah faham. Kadang-kadang kita tanya, saya ni sakit-sakit, lepas tu kita kata ada bergaduh dengan siapa-siapa ke, takut ada orang sihir dah kan. Saya ni tak ada musuh ustaz. Sudah. Kita ni ada musuh yang paling nyata. Siapa dia? Syaitan. Dan syaitan ni lah akan hasut. Contoh, minta maaf, boleh jadi dia hasut jiran kita, dia hasut kawan kita, dia hasut siapa-siapa, yang menyebabkan orang tu jadi dengki dengan kita, akan bermusuh juga dengan kita. Apakah benteng yang paling kuat untuk kita berdepan dengan musuh yang nama syaitan ni? Yang musuh yang nama orang, susah juga nak berdepan. Ya, tapi nampak. Ya, tapi kalau syaitan tak nampak, kita nak benteng dengan apa? Inilah kalimah dia. Ya, jadi kadang-kadang kenapa saya ni macam-macam lah orang mengadu, saya ni tak sedap badan ustaz, kena apa? Syaitan lah. Yang saya belajar dulu, 90% apa yang sedang kita beban yang kita tanggung, masalah-masalah yang kita berdepan daripada syaitan. 10% daripada diri dalam kita, namanya nafsu. Tapi syaitan ni dia licik, dia guna nafsu kita yang duduk dalam ni. Alah, biasalah kan berperang kan. Berapa ramai dulu kita dah baca cerita-cerita Melaka dulu, tumbang. Sebab ada musuh daripada dalam kan, yang berpakat dengan musuh daripada luar. Kita kena faham dah itu teori tu. Teori tu ialah syaitan, dia boleh masuk dalam badan kita. Dan syaitan ni kata dalam Al-Quran, tipu daya syaitan lemah sebenarnya. Allah ada satu ayat, nanti saya rujuk balik. Minta maaf saya sebut ya. Ada dalam satu ayat, Allah, inna kaida syaitanu dha'ifa. Inna kaida syaitani dha'ifa. Sekejap. Kita tanya Syekh Google. Syekh Google ni cepat dia. Dia alim pada kita. Sekejap je saya tengok. Ayat tu ingat, tak tahu nombor berapa. Banyak lupa dah akhir-akhir ni. Surah An-Nisa ayat 76. Ya, surah An-Nisa ayat 76. Cuba lihat ya.
Ya, saya tengok. Betul lah. Surah An-Nisa ayat 76, inna kaida syaitan, sesungguhnya tipu daya syaitan kana dha'ifa, adalah lemah. Jadi kalau tipu daya syaitan lemah, habis kenapa kita terpedaya, kita tersungkur kadang-kadang, kita terikut? Sebab dia ada dibantu oleh yang dalam tu, namanya nafsu. Ada satu ayat lagi. Minta maaf Allah, yang tu saya tak ingat. Dia tipu daya syaitan dengan tipu daya orang perempuan, mana lebih hebat? Ada satu ayat tu, dia gabung sekali. Tipu daya orang perempuan lagi hebat nak banding dengan tipu daya syaitan. Allah, nanti saya tengok ayat lain, ada satu ayat lain dalam Quran. Ya, tipu daya orang perempuan yang pandai menipu lah, perempuan okey lah kan. Jangan. Sebab tu, yalah, kalau perempuan ada anak lelaki, nak cari menantu supaya dia tu banyak solat istikharah, bimbang-bimbang, yalah, wallahualam, minta maaf kita nak cakap, takut salah cakap, terjumpa dengan perempuan yang memang pandai menipu lebih hebat daripada syaitan. Ada ayat Quran ni, Allah banding tipu daya orang perempuan lebih hebat nak banding dengan tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan sebenarnya lemah, tapi dia dibantu oleh nafsu, dia dibantu oleh orang perempuan. Tapi kalau perempuan ada anak perempuan, didik betul-betul, ingatkan dia jangan buat sesuatu yang tak sepatutnya lah. Dan ada orang perempuan, dia menipu sakit. Contoh dalam ayat-ayat tu, dia ditipu, dia buat-buat sakit, demam lah hari ni, tak nak memasak lah hari ni, demam. Contoh ni, contoh. Habis macam mana? Makan kat kedai je lah. Wah, kalau betul tak apa, tapi jangan menipu. Jangan menipu. Kalau betul demam betul, api suami pandai tak, dia boleh letak tangan atas ni, sejuk aja ni, yelah demam sejuk lah. Demam sejuk ada juga, demam sejuk. Demam tapi sejuk. Dia demam kura-kura tu, dia panas juga kan? Ke memang dia demam kura-kura tu memang sejuk? Sejuk tu yang kawan tu dia rasa sejuk, tapi kalau kita sentuh kat dahi dia panas kan? Ke memang sejuk? Wallahu alam. Tapi pandai-pandailah. Kalau betul tak apa, wajib suami lakukan sesuatu, bawa ke klinik, jaga betul-betul, bagi ubat, jaga makan. Masa itulah dia sebenarnya begini, kadang-kadang kita nak rasa suami memasak, betul ya? Suami ni pandai tak masak, buat-buat demam lah. Jangan buat-buat demam, cakap terang-terang je lah, saya ni dah 40 tahun memasak kat awak ni. Saya nak rasa masakan awak. Dia kata saya tak pandai. Buatlah setakat mana yang pandai. Takkan langsung tak pandai. Goreng telur pun tak pandai. Pandai-pandailah. Tapi jangan buat-buat demam, buat-buat sakit, kemudian buat kerana ini tak boleh. Ini contohnya lah, contoh banyak lagi, contoh-contoh yang lain. Tapi walau bagaimanapun, bukan merendah-rendahkan kedudukan orang perempuan. Kerana orang perempuan yang begitu sebenarnya orang perempuan tak beriman. Yang beriman nilainya tinggi, sama kedudukan dia untuk mendapat syurga yang lebih tinggi. Sama juga orang lelaki, Orang lelaki yang menipu pun ramai juga. Ya. Orang lelaki yang makan duit isteri pun ramai juga. Ni adik saya kena seorang, adik saya cikgu. Dah itu, adik saya cikgu. Suami dia subhanallah, habis beli tanah, dia jual tanah, beli barang kemah, dia gadai barang kemah, dia guna kad kredit habis sampai hutang ribu-ribu. Kemudian dia suruh adik saya pinjam 4-5 buah bank. Cikgu kan mudah buat pinjaman, sekarang ni tanggung lah. Lepas tu dia tinggal gitu, dia kahwin lain. Ada juga lelaki-lelaki yang jahat macam tu. Allah, kadang-kadang kita orang lelaki juga ni, aku pergi tumbuk kan, kan? Tapi kita, yalah, kita ada undang-undang, kita ada Allah, tahulah Allah buat apa. Tak lama orang macam tu. Sebab saya sebut begitu bukan apa. Saya nak bagi kata, ada juga orang lelaki yang buruk perangai, ada juga orang perempuan. Semua tu sebenarnya ditipu oleh syaitan. Tu.
Sebab itulah sehingga kan macam mana kita nak jaga diri kita daripada syaitan? La ilaha illallah. Sebab dia akan jadi benteng. Dua benteng, satu benteng, satu lagi perisai. Perisai tu yang lebih dekat dengan diri kita. Benteng tu jauh sikit kan? Tembok ni jauh sikit. Ada benteng. Supaya syaitan tu tak dapat menembusi masuk ke dalam diri kita. Sehingga kita buat satu tindakan yang menganiaya orang lain, ya, menipu orang lain. Susah tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana kita hidup atas muka dunia ni, patutlah baru kita faham. Ya, kita nak cakap lebih-lebih pun kenapa dia buat begitu? Adakah dia tak ada hati perut dia sampai buat begitu? Wallahu a'lam. Mungkin dia pun tertipu dengan syaitan, mungkin dia terpedaya. Kita nak cakap pelik-pelik pun wallahu a'lam. Susah. Kadang-kadang Allah nak uji kita juga barangkali dengan dia kan. Allah. Macam saya pernah kena sekali puan-puan sekalian ni, anak saya darjah 1 dipukul oleh ustaz dia di rotan. Tangan ni habis ni rotan. Termasuk rotan atas kepala, atas telinga, rotan atas kepala. Ustaz tu nama Sabir, penyabar nama dia. Saya kata ya Allah. Ni kita berfikir, kenapa ustaz yang mengajar subjek Quran nama pula penyabar, Sabir dalam bahasa Arab, dia boleh pukul budak darjah 1. Saya pergi ambil anak saya hari tu, kemudian bawa balik, dia diam, dia senyap. Tapi saya tak tanya banyak sebab anak saya ni dia pendiam, dia tak cakap banyak. Dia tapi darjah 1 kan, umur 7 tahun dia. Kemudian ada kawan saya tu kata, kenapa tangan dia tu dia duduk pegang tu? Sebab tengok ni rotan, tengok atas ni pun rotan, bawah ni rotan. Saya pun tanya dia, siapa buat? Ustaz buat. Benda tu dah lepas sekolah. Kemudian teruk ni, siapa tengok habis ni. Kemudian atas telinga, takkan rotan atas telinga. Telinga pula kena kat kepala kan orang ni. Aku baru tengok atas kepala tu bengkak rotan. Saya bawa pergi report polis lah. Report polis, kemudian pergi ke klinik, hospital Kelang tu. Hospital kata ni teruk ni encik kan. Dah report. Saya kata dah report dah. Ataupun saya buat pergi klinik dulu rasanya. Klinik dulu kata ini kena report ni. Pergi report. Lepas tu saya fikir kan, saya tahu rumah ustaz tu. Dah saya dulu pula adalah 2, 3, 4 gelanggang juga belajar dulu. Kalau sekadar nak lempang boleh lah. Nak lempang, nak buat apa-apa saya tahulah nak buat orang ni. Ya, kita belajar dulu kan. Lepas tu fikir balik, ya Allah, patut tak aku buat ni? Nasib baik ingat Allah lah. Kita nak buat kat dia ustaz anak kita kan. Dia yang mengajar anak. Lepas tu polis tu bertelefon. Dia kata apa? Encik nak suruh saya pergi tangkap je ni. Ni kes berat ni. Dia dera pelajar ni. Saya pun fikir balik. Kalau pergi tangkap, polis pergi tangkap, nanti anak dia tengok ayah dia kena tangkap, macam mana pula? Saya fikir macam tu. Saya pun cakap lah, tak payahlah tuan. Lepas tu habis buat report ni. Yalah, saya buat report ni supaya dia ni tak buat akan datang nanti. Sebab dah ada kes. Jadi kalau saya nak tangkap dah ni, dia cakap macam tu. Tangkap ni, kena tangkap ni. Saya kata tak apalah tuan, nanti kesian kat dia pula. Jadi dia pergi tangkap, orang rumah dia tengok kan. Saya fikir macam tu. Fikir, tak payahlah. Tapi nasib baik ada fikir sikit lah. Kalau fikir ikut syaitan, saya pergi langgar je dengan kereta. Saya kata sama ada 2. Saya cakap dalam hati saya ni. Tapi duduk zikir lah. Allah. Tapi alhamdulillah tak ada buat apa-apa lah. Tak ada buat, saya tak pergi tumbuk dia, saya tak pergi langgar dia. Tapi tengok kat anak, subhanallah. Kalau puan-puan kan, macam puan-puan, mak dia menangis tak payah cerita lah. Memang rupa-rupanya belum tu dia dah buat kat budak-budak lain. Dia buat juga budak lain. Tapi saya yang kes saya tu saya tak bagilah. Takut kesian kat dia. Tapi saya pergi bagi report polis tu pada mudir dia. Supaya dia ni tolong amaran kat dia. Saya tak nak jumpa dia lah, takut kita buat apa-apa kan kalau tengok depan-depan kan. Allah, tu ujian. Tapi maknanya kita berfikir balik, dia ustaz, dia mengajar Quran, budak darjah 1 je pun. Ya, kalau cubit sekali pun cukup lah kan. Rotan sampai atas kepala ni apa hal ni, kita kata ni orang panggil tak normal ni, tak waras ni. Tapi mungkin syaitan apa ada dalam tubuh dia tak tahulah. Takkan ustaz mengajar Quran ada syaitan juga. Inilah masalahnya. Ya, kerana kelemahan kita manusia, bukan atas nama ustaz, atas nama manusia. Boleh jadi kalau kita sekarang ni pun kadang-kadang mungkin juga. Tapi tolong banyakkan la ilaha illallah supaya
Itu. Tapi kalau dengan cerita geram juga kan. Ni tak boleh ni, tangkap ajalah. Allah. Tapi anak dia jadi itulah, anak saya dia jadi rosak jiwa dia. Dia jadi apa-apa kita marah sikit dia jadi dia jadi ni sikit. Dia trauma. Dah pindah dah. Tapi masa tu darjah 1. Tapi sampai darjah 6 kat situ juga. Tapi saya tengok pelik lah, dia jadi trauma. Dia budak darjah 1 kan, buat macam tu kan. Rosak jiwa dia. Allah. Tapi kalau fikir-fikir balik, rugi pula tak pergi tumbuk contohnya lah kan. Biar dia rasa juga. Tapi Allah tahulah. Saya cakap kepada Allah, ya Allah, tolong jadikan anak aku ni anak yang soleh ya Allah. Aku tahan diri ni, tak buat itu, tak buat ini. Supaya anak tu jadi soleh je lah. Dia jadi anak yang berjaya dunia akhirat. Dengan sebab sikit je tu sabar tu kan. Sikit je sabar. Yang ustaz tu pula dia mesej saya, dia suruh saya bersabar. Suruh saya bertakwa, dia kata. Uish, saya kata kalau ya pun tak payah mesej je lah kan. Diam je lah. Dia buat salah, dia mesej kita supaya kita sabar. Ni jadi tak sabar balik ni. Allah Rabbi. Tapi nak cakap kata lah, sebenarnya syaitan yang mempengaruhi kita. Moga-moga Allah lindungi kita ya dengan kalimah la ilaha illallah. Masa okey lagi? Kita sampai pukul apa ya? Ya? 5 minit lagi lah ya. Kita habiskan yang ni. Habiskan yang ni. Ketahuilah bahawa kelalaian adalah bahaya yang tak mampu untuk diungkapkan. Kalimah ni dia akan bebaskan kita daripada kelalaian dan dia akan jadi benteng kita akan tidak lalai. Dia sebenarnya syaitan ni dia nak kita lalai. Dia buat apa kat kita? Dia sebenarnya dia tak boleh suruh kita pukul orang. Mana ada dia bisik pergi pukul orang tu? Mana ada kita pergi? Kan? Cakap buruk kat dia tu. Dia tak cakap gitu. Tapi dia pusing hati kita lalai daripada Allah. Bila mana lalai Allah, tak ingat dunia, tak ingat akhirat, tak ingat dosa. Macam tu dia buat tu. Jadi ketahuilah bahawa kelalaian adalah bahaya yang tak mampu untuk diungkapkan. Kesannya bila mana menimpa seketul hati. Ini kerana kelalaian adalah sumber kepada segala kehancuran dan kebinasaan hati dan seluruh hidup dunia dan akhirat. Lalai itu di mana? Lalai itu di hati. Bila mana hati lalai, dia jadi keras, dia jadi mati. Masa itulah dia hilang perasaan. Sebab tu kadang-kadang dia ni tak ada perasaan ke? Kadang-kadang orang post kat kita kan, dia hempak, dia pijak-pijak anak dia tu. Ada dalam saya tengok, kadang-kadang saya marah nak post benda-benda macam ni. Kita ingat kawan kita post yang apa? Yang baik-baik, kita buka lah. Ada kawan tu seorang dia nakal. Ya pukul 1, pukul 2 dia post lah. Post video. Pakat tengok semua dia cakap. Ni benda baik ni. Buka-buka hantu. Keluar. Ada juga yang nakal-nakal. Umur 40 dah nak nakal lagi. Ada juga. Dia tak apa pagi-pagi macam ni. Pukul 1 pagi. Pukul 2 pagi. Kita ingat mesej penting. Buka lah kita tengok. Tengok macam tu lah, dah gelap kan. Keluar hantu. So kata dia ni nakal lagi lah. Rambut dah nak beruban, dah nakal lagi. Tapi ada juga yang post yang tu, yang pijak-pijak. Subhanallah, tak sanggup kita tengok. Kita pun tanya balik, dia tak ada perasaan ke? Ya, perasaan dia sudah hilang kerana hati dia lalai, maka hati dia akan jadi mati. Yang baru ni kan kat Kedah tu, dia pijak ayah dia tu. Ada tengok? Yang atas kepala tu dia tendang tu. Ya, orang post, kita pun tengok, ya Allah, tak sanggup lah nak tengok. Tapi katanya dia terlibat dengan dadah lah. Allah. Tapi tak sanggup lah kita tengok macam tu. Baik, ketahuilah juga bahawa sumber kehidupan apabila hati itu berzikir kepada Allah. Dia sebenarnya kehidupan kita ni di hati. Sebab tu Allah Ta'ala tu dia berinteraksi dengan kita di sini. Kita nak solat, niat. Kita nak baca Quran, niat. Semua tu benda tu di sini. Kita hidup atas muka dunia, sabar pun di sini. Kita kena banyak tawakal pun kat hati juga. Kita nak ikhlas pun kat hati juga. Semua di hati. Itulah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, setakat tu dahululah, kita sambung pada masa akan datang nanti insya-Allah. Muka surat 118. Ada soalan ke? Kita berhenti pada muka surat 118 . Kalau tak ada soalan, kita setakat tu dahulu insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.